Kemana Anda akan lari apabila satu-satunya tempat selamat sudah tidak wujud lagi? Itulah soalan yang sedang ditanya oleh ribuan askar Rusia sekarang. Kerana lubang di dalam tanah tempat mereka bersembunyi daripada drone kini sudah tidak lagi berfungsi. Dan yang bertanggung jawab atas perubahan ini ialah sekeping logam yang harganya hampir tiada apa-apa. Untuk memahami kenapa ini mengubah segalanya, anda perlu faham rupa barisan hadapan perang ini sekarang. Ia bukan lagi dunia parit dan artileri seperti dahulu. Sekarang ia adalah zon pemburuan terbuka. Hari ini, drone menyumbang lebih daripada 80% korban Rusia. Angka itu datang daripada Presiden Ukraine sendiri, Zelensky. Untuk anda faham, 8 daripada 10 askar Rusia yang mati disebabkan oleh drone. Dan askar Rusia tidak lagi mati dalam serangan terakhir. Dia mati ketika berjalan, mati ketika menunggu, mati pada saat sebuah kamera di langit menemuinya. Di beberapa kawasan paling panas di barisan hadapan, penulis blog tentera Rusia menganggarkan jangka hayat seorang askar serbu adalah antara 20 hingga 35 minit. Betul apa yang Anda dengar? Bukan 5 hari, tapi 5 minit. Dan kiraan ini datang daripada saluran Rusia sendiri. Dan walaupun kiraan itu mungkin tidak tepat, ia menunjukkan sesuatu yang benar tentang panik yang telah melanda. Menghadapi situasi berbahaya ini, askar Rusia telah belajar satu peraturan untuk terus hidup. Apabila drone muncul, Anda turun. Anda bersembunyi di dalam bilik bawah tanah. Anda lindungi diri Anda. Dan perang telah menjadi seperti ini. Satu usaha besar untuk bersembunyi dari langit. Lihat sebagai contoh jalan-jalan di Ukraina. Lebih daripada 1,000 hingga 1,100 kilometer laluan logistik dilindungi oleh terowong jaring anti-drone. Jaring hijau direntangkan pada tiang di kedua-dua sisi jalan, membentuk satu koridor berterusan di atas asfal. Kereta dan lori lalu di bawah, dilindungi dari atas. Dan Ukraina merancang untuk memasang beribu-ribu kilometer lagi sehingga akhir 2026. Di sebelah sana, pihak Rusia melakukan perkara yang sama. Mereka menutup jalan dengan jaring. Mereka bersembunyi di ruang bawah tanah kampung dan berdoa agar kamera di langit tidak menemui mereka. Mereka membina bunker dengan bumbung kayu balak dan lebih 30 cm tanah di atasnya untuk menyerap serpihan dan gelombang kejutan. Tanah menjadi pertahanan terakhir. Di bawahnya, askar itu selamat. Dan ia berkesan, itulah maksudnya. Untuk masa yang lama, turun ke bawah tanah memang berkesan. Bukan kerana tempat pelindungan itu tidak boleh dimusnahkan, tetapi kerana terlalu mahal untuk ditembusi. Fikirkan bagaimana Ukraina menangani sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan musuh. Dia buat begini, hantar satu drone, kemudian satu lagi, kemudian satu lagi. Serangan demi serangan di tempat yang sama. Cuba untuk membentuk kawah sehingga dapat memecahkan siling. Cuma ada satu masalah. Melakakannya sangat perlahan. Ia juga menghabiskan banyak amunisi. Dan yang paling teruk, ia memberi amaran. Setiap letupan, tentera Rusia di dalam tahu bahawa mereka sedang diburu. Dan selalunya mereka berjaya melarikan diri sebelum pertahanan dipecahkan. Namun, apabila ia berjaya, hasilnya sangat kejam. Dalam salah satu tindakan itu, ke arah Kursk, satu unit Ukraina mengesan sekumpulan 7 askar Rusia yang telah bersembunyi di dalam sebuah bilik bawah tanah. Serangan demi serangan, drone-drone itu terus menyerang posisi tersebut. Dari 7 orang yang masuk, tiada seorang pun yang keluar.
Tapi perhatikan kosnya. Mereka perlu mencari ruang bawah tanah yang spesifik itu, menggunakan banyak drone satu demi satu, dan bernasib baik kerana tiada siapa yang sempat melarikan diri semasa serangan itu. Ia memang berkesan, tapi mahal. Dan yang paling penting, ia lambat. Jaring-jaring itu mempunyai logik yang sama. Drone pandangan orang pertama yang terbang terus ke sasaran dan meletup apabila terkena, akan terkena pada jaring dan meletup sebelum sampai ke tempat yang penting. Jaring itu tidak perlu kuat. Ia hanya perlu membuat drone itu meletup terlalu awal. Dan Ukraine telah melabur besar dalam permainan ini di kedua-dua belah pihak. Mereka mencipta pelancar jaring mudah alih yang direka khas untuk menangkap drone di udara. Salah satunya, Cipa, ialah tiup pakai buang yang menembak jaring yang terbuka di udara, membelit pada kipas dan menjatuhkan drone itu. Satu lagi Petashka melancarkan jaring berukuran 4x4 meter sehingga jarak 30 meter. Penyelesaiannya mudah dan murah untuk masalah yang peperangan elektronik tidak dapat selesaikan. Tetapi perhatikan apa persamaan semua pertahanan ini. Jaring, ruang bawah tanah, bunker tanah. Semua ini hanya berkesan terhadap satu perkara sahaja. Drone yang perlu menyentuh sasaran untuk meletup. Jika Anda keluarkan itu dari persamaan, semuanya akan tumbang sekaligus. Dan Ukraine baru sahaja mengeluarkannya. Imej-imej mula tersebar di saluran Rusia mengenai bom drone baharu. Dan ia sangat ringkas sehingga kelihatan seperti buatan sendiri. Ia adalah bom biasa, seperti yang biasanya dijatuhkan oleh mana-mana drone berat, tetapi dengan satu perbezaan. Seseorang telah mengimpal sebatang pancang logam yang tajam di hujungnya. Jenis pancang yang Anda jumpa di pangkal tiang pagar. Tak perlu jadi pakar untuk faham apa yang ia lakukan. Ujungnya menembusi. Ia menembus jaring, Memotong pintu ruang bawah tanah. Menembusi tanah bunker. Dan inilah bahagian kedua. Yang benar-benar penting. Bom itu tidak meletup semasa hentaman. Ia mempunyai fuse tunda. Ia menembusi dahulu. Dan ia meletup selepas itu. Di dalam sana, di mana askar itu fikir dia selamat. Dan jika anda fikir anda perlukan teknologi canggih untuk itu, biar saya tunjukkan nombornya kepada anda. Kerana majalah Forbes telah menganalisis imej-imej yang tersedia, dianggarkan ia ialah bom seberat kira-kira 11 kilogram. Dijatuhkan dari beberapa ratus meter ketinggian. Mampu menembusi lebih daripada 30 cm tanah keras. Atau lebih daripada 1 meter tanah lembut sebelum meletup. Hujungnya nampak seperti telah dikimpal secara manual dengan logam yang lebih tebal daripada pancang kedai biasa. Maksudnya, seseorang di bengkel telah mengambil sekeping besi dan mengubahnya menjadi penembus bunker. Dan disinilah bahagian yang menarik. Idea di sebalik bom ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Bom penembus telah wujud hampir 1 abad. Pada Perang Dunia Kedua, pihak British mencipta 2 bom gergasi, Tallboy dan Grand Slam, masing-masing seberat 5 dan 10 tan. Mereka menamakan bom-bom itu sebagai bom gempa bumi. Beberapa dekad kemudian, Amerika Syarikat membawa konsep ini ke tahap yang lebih ekstrim, dengan sebuah raksasa seberat 14.000 kilogram yang mampu menembusi berpuluh-puluh meter tanah sebelum meletup. Sekarang bandingkan, di satu pihak, bom seberat beberapa tan dijatuhkan oleh pesawat pengebom yang bernilai berjuta-juta. Di pihak satu lagi, Ukraine, telah mencapai prinsip fisikal yang sama dengan 11 kilogram. Dan kimpalan biasa di bengkel dihantar oleh drone. Konsep yang sama yang dahulunya memerlukan salah satu pesawat paling mahal di dunia, kini boleh digantung pada sebuah drone murah. Dan ada rekaman videonya. Lihat rakaman drone ini. Ia menunjukkan sasaran dikunci pada satu titik di tanah, di antara bangunan yang musnah. Bom itu jatuh dan, dalam audio, satu suara menjerit dalam bahasa Rusia. Masuk! Beberapa saat kemudian, letupan berlaku tepat di titik itu. Fuse tunda telah melakukan tugasnya. Ia menembusi dan hanya kemudian meletup.
Berhenti sejenak untuk fikirkan apa maksudnya ini bagi askar di pihak satu lagi. Dan jika Anda faham kenapa bom ini mengubah keadaan, Inilah jenis analisis yang kami lakukan di sini setiap minggu. Langgan saluran ini supaya Anda tidak terlepas yang seterusnya. Kerana sekarang, peraturan bertahan hidup yang telah dipelajari oleh askar Rusia selama 4 tahun itu sudah tidak lagi terpakai. Turun ke bawah tidak lagi melindungi. Jaring itu tidak lagi melindungi. Bumbung kayu dengan tanah juga tidak lagi melindungi. Dengan satu hentakan sahaja, tanpa sebarang amaran, bom itu menembusi pelindungan dan meletup di dalamnya. Tiada lagi siri letupan yang memberi masa untuk melarikan diri. Hanya ada satu sahaja. dan ia datang dari dalam. Dan sudah tentu, bom itu sendiri tidak akan menamakan perang. Rusia mungkin akan cuba menyesuaikan diri. Mereka akan mencari tempat yang lebih terlindung, menyebarkan tentara di posisi yang lebih kecil. Memang begitulah dalam perang ini. Setiap senjata baru pasti akan mendapat tindak balas dari pihak lawan. Tapi, perhatikan jenis perlumbaan yang tercetus daripada ini. Di satu pihak, ada bom yang kosnya hampir sifar dan boleh dibuat di mana-mana bengkel. Di pihak satu lagi, Rusia terpaksa menyebarkan tentera, sentiasa menukar tempat persembunyian dan menambah lebih banyak tanah di setiap kedudukan. Dan setiap tindak balas Rusia adalah lebih perlahan, lebih mahal, dan lebih berat berbanding bom murah yang datang untuk menembusinya. Dan disitulah terletaknya kelebihan Ukraina. Ia bukan soal budget, tetapi soal kelajuan. Ukraina menyesuaikan apa yang Rusia ambil masa berbulan-bulan untuk meniru dalam beberapa minggu. Lihat contoh terbesarnya. Pada tahun 2024, Rusia telah menubuhkan satu unit drone elit yang dipanggil Rubicon, Yang ditubuhkan khusus untuk meniru cara Ukraina berperang. Jurutera, pengatur cara, dan juru terbang bekerja sama, menguji idea-idea baru dan berkongsi apa yang mereka pelajari dengan seluruh tentera. Ia adalah satu peniruan yang begitu terang-terangan sehingga penganalisis menggambarkan Rubicon sebagai tindak balas langsung Rusia terhadap inovasi Ukraina. Maksudnya, Ukraina mencipta kaedah tersebut dan Rusia bergegas untuk menirunya. Dan inilah kawan-kawan tempat yang paling tidak diingini oleh mana-mana tentera. Sentiasa satu langkah di belakang pihak yang menentukan rentak. Dan akibatnya jauh lebih besar daripada sekedar sebuah ruang bawah tanah. Walaupun kehilangan askar dengan nisbah 8-1, tentera Rusia masih berjaya menawan kawasan di beberapa bahagian Donetsk, menghantar kumpulan kecil penyusup ke dalam barisan Ukraina. Tetapi menawan sebidang tanah adalah satu perkara. Mempertahankan sebidang tanah itu adalah perkara lain. Sehingga kini, apabila satu kumpulan Rusia menawan sesuatu kedudukan, mereka akan menggali parit dan bertahan. Mereka akan menggali, membina tempat perlindungan, dan menggunakan tempat itu sebagai pangkalan untuk serangan seterusnya. Bom pancang menyerang tepat pada peringkat ini. Tanpa tempat perlindungan yang kukuh adalah jauh lebih sukar untuk mempertahankan apa yang telah ditawan. Apa yang dahulunya menjadi tempat sokongan, kini menjadi perangkap. Dan kesannya tidak terhenti di barisan hadapan sahaja. Bom yang sama yang boleh menembusi bunker juga boleh menembusi perkara lain yang Rusia cuba lindungi. Depo peluru, terminal minyak, pos arahan yang diperkukuh. Sasaran yang boleh menahan drone biasa mungkin tidak dapat menahan bom penembus yang meletup dari dalam. Dan Ukraina menurut laporan sudah mulai menghasilkan bom-bom ini dalam kuantiti yang banyak. Jadi, kembali kepada soalan di permulaan tadi. Kemana Anda akan lari apabila satu-satunya tempat yang selamat sudah tidak wujud lagi? Bagi askar Rusia di barisan hadapan, jawapannya, buat masa ini, amat menakutkan. Tiada tempat untuk lari. Tetapi perkara yang paling utama ialah ini. Dan inilah yang menjadikan perang ini begitu berbeza daripada yang lain. Tiada pertahanan kekal di sini. Tiada tembok, tiada jaring, tiada bunker yang bertahan lebih daripada beberapa minggu sebelum muncul sesuatu yang murah dan mudah yang dapat menembusinya. Bom cerucuk bukanlah pengakhiran. Dalam perlumbaan ini, ia hanyalah langkah terbaru. Dan itulah kelajuan itu. Keupayaan untuk mengubah sebatang besi menjadi senjata yang membatalkan perlindungan di mana musuh berlindung
yang terus menentukan hala 7 konflik terbesar di Eropa dalam beberapa generasi. Soalan yang tinggal ialah, dalam peperangan di mana tiada pertahanan yang kekal, siapa yang akan menang pada akhirnya? Siapa yang membina tembok paling tinggi? Atau siapa yang lebih cepat mencipta sesuatu untuk merobohkannya? Jika Anda ingin mengikuti bagaimana perlombaan ini berkembang, langganlah saluran ini. Kami akan melaporkan setiap bab baru dalam kisah ini di sini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.